Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada hari ini, bagi kita menyambung lagi pengajian tafsir kita, membaca apa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan kita masih lagi mensyarahkan apa yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam syarah Suratul Baqarah, setelah kita membaca pada kelas yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebut tentang peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Bani Israel, perjanjian nenek moyang mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana secara fokusnya sewaktu ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada generasi Bani Israel yang ada di Madinah An-Nabawiyah ataupun yang ada di Yathrib pada ketika itu. Sebab dia dalam kalangan ulama Bani Israel, pendeta-pendeta Bani Israel yang mengetahui kisah terdahulu daripada pengetahuan mereka dalam Injil dan juga Taurat, mereka merahsiakan banyak maklumat-maklumat yang benar dalam Injil serta Taurat. Mereka rahsiakan, mereka sembunyikan, bahkan ada yang mereka selewengkan. Daripada selewengkan ni, dia bukan menyembunyikan, dia selewengkan fakta. Dia memutarbalikkan fakta itu kepada generasi Bani Israel yang terkemudian ini, supaya mereka tak mengetahui apakah yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka pada ketika zaman mereka dengan Nabi Musa alaihi salam serta abang Nabi Musa iaitu Harun yang menjadi pembantu kepada Nabi Musa alaihi salam. Kegiatan menyelindungkan dan juga menyelewengkan agama ini, tokeh dia yang paling awal sekali dulu ialah pendeta Yahudi. Dan kita sangat, pendeta Yahudi, mereka setelah mereka menyelewengkan Taurat mereka, mereka telah mengajar orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani ataupun ulama Nasrani ini untuk menyelewengkan pula Injil mereka. Dan kita khawatir, Allah Ta'ala a'lam, kita tak nak agamawan dan juga ulama kaum muslimin ini menyelewengkan agama, memutarbalikkan dalil, menyelewengkan fakta dengan niat menyelewengkan. Ada orang dia menyelewengkan agama, dia tak perasan, dia ingat tu betul, tu tak apalah, Allah maafkan dia mudah-mudahan. Tapi sepatutnya dia teliti dan juga dia memperbaiki semua manhaj istidlal ataupun kaedah pendalilan dengan cara yang betul. Kita tak mahu umat Islam ini mengekori jejak langkah Yahudi Bani Israel, menyelewengkan agama seperti mana yang mereka ajarkan kepada ulama Nasrani, menyelewengkan Injil seperti mana mereka menyelewengkan juga Taurat.
Allah rakamkan perkara ni awal dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah tu. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang supaya kita ni diberikan petunjuk Allah, inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan lurus ni bukan jalan orang-orang yang kaum murkai, al-maghdub kan, yang dimurkai oleh Allah ni ialah Bani Israel. Ataupun yang dimaksudkan dalam ayat tu, dalam syarah Ibn Katsir telah kita huraikan pada awal kuliah kita main. Sebab tu saya mula-mula berkuliah kat sini, saya dah syarahkan suratul Fatihah ni, tuan-tuan pun dah dengar, mungkin ada rakaman, wallahu alam. Apakah yang disepakati oleh para ahli tafsir tentang maksud al-maghdub dalam suratul Fatihah? Maksud al-maghdub itu ataupun orang-orang yang dimurkai itu, mereka itu ialah golongan pendeta ataupun orang-orang berilmu dalam kalangan Bani Israel. Mereka inilah orang yang dimurkai Tuhan. Dan mereka telah mewariskan jenayah kemurkaan itu kepada seluruh ataupun kepada kebanyakan ilmuwan orang-orang Nasrani ataupun sahabat-sahabat Nabi Isa ini, mengajar mereka menyelewengkan pula Injil. Dan kita tahu hari ini macam mana Injil diselewengkan, dan mereka tu digelar dalam suratul Fatihah sebagai ad-dallin. Dan dalam qiraat kita baca panjang tu ad-dallin kan, nak membuktikan betapa bahayanya menjadi orang-orang yang sesat. Al-maghdub tu Yahudi, dia yang menyesatkan orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani yang Allah sebut ad-dallin, orang-orang yang sesat. Tuhan dalam muqaddimah dia dalam agama ini menurunkan suratul Fatihah itu, menyusunnya pada pangkal-pangkal Al-Quran. Pada awal Al-Quran dia merumuskan bahawa Al-Quran ini fokus ataupun cerita nak betulkan umat hari ini ialah menceritakan tentang kisah ini, dua kisah ini dalam Al-Quran. Nak betulkan umat hari ini, Quran ceritakan tentang betapa jenayah yang telah dibuat oleh ad-dallin dan juga al-maghdub itu sendiri dalam Al-Quran. Dan sekarang ini kita sedang membaca kisah-kisah orang yang al-maghdub ni, yang dimurkai ni, iaitu Bani Israel, yang Allah dedahkan dalam Al-Quran nak betulkan kembali pemikiran Yahudi Bani Israel pada zaman Nabi SAW di Madinah An-Nabawiyah. Pada ayat yang lepas kita dah ceritakan lagi lanjutan sedikit tentang kisah bagaimana mereka melihat Firaun ditenggelamkan dalam lautan. Allah Subhanahu wa taala telah mencalar keegoan Firaun ni dengan menenggelamkan Firaun dalam lautan tu. Tenggelam dalam lautan, dikira sebagai tsunami yang besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan wa antum tanzurun. Allah menjadikan mereka ni saksi melihat bagaimana Firaun itu ditenggelamkan dalam lautan. Di saat peristiwa mereka semua, setelah mereka semua tak jumpa jalan keluar ketika nak melarikan diri daripada Mesir. Tuan-tuan, dan kita telah ceritakan beberapa riwayat Israiliyat yang diterima pakai. Kerana dalam hadis-hadis Nabi SAW tak disebutkan secara detail, tetapi kisah-kisah Israiliyat ini tuan, kita kena ambil dengan penuh ilmu lah. Kisah-kisah Israiliyat yang disahkan ataupun yang tak ada yang dia punya cerita tu tak melampau, ada bukti-bukti yang umum yang dia benar. Yang tu antara manhaj ataupun sistem yang dikaji oleh para ahli tafsir untuk menghuraikan sejarah-sejarah Al-Quran. Antara maklumat itu yang kita baca pada kelas yang lepas ialah bagaimana Yahudi Bani Israel ini dia tersesat untuk mencari jalan keluar daripada Mesir sewaktu diburu oleh Firaun dan juga tentera-tentera dia. Dan kita ceritakan macam mana mereka menemui jalan keluar dan mereka berada di pesisir laut untuk nak menuju ke Palestin ataupun ke sempadan Saina yang disebut dalam Al-Quran sebagai Sinin kan. Sinin tu Saina lah. Wa Turi Sinin, dan juga bukit Saina. Tur tu bukit, Saina ni Sinin. Tur Sina kita kan panggil dia Tur Sina. Jadi sebelum mereka masuk ke Palestin tu sendiri, mereka dah sekarang tuan cerita sekarang ni mereka dah melepasi laut. Yang lepas kita baca wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun.
Dan saya ada hutang satu cerita kat tuan-tuan, bagaimana perdebatan antara Musa dengan Firaun. Insya-Allah pada akan datang mukadimah kita tercerita sekejap tentang bagaimana perdebatan antara Musa dan juga Firaun. Dan tuan-tuan bawa anak-anak tuan-tuan untuk melihat bagaimana kecerdikan seorang pemuda yang nama dia Musa alaihi salam ketika berdebat dengan Firaun. Bila kita baca jawapan Firaun ni, ramai tokoh manusia dalam dunia hari ini yang menjadi pemerintah, kadang-kadang mereka menggunakan kaedah fikir Firaun ni untuk nak senyapkan orang bawah. Banyak benda kan. Dan kalau kita baca tuan-tuan tafsir-tafsirnya, perkara itu sebab tu Rasulullah dulu semasa Abu Lahab ni mati dalam peperangan, Nabi kata Abu Lahab ni Fir'aun hadhil ummah. Abu Lahab ni memang Fir'aun umat hari ni. Berarti Fir'aun punya watak tu walaupun dah berlalu, tapi sifat dan watak dia tu dimainkan oleh banyak manusia. Dan berada pada zaman Rasulullah tu pun ada orang yang memainkan watak Fir'aun. Walaupun Fir'aun dah meninggal dunia lama dah mati lama dah. Kita khawatir hari ini walaupun watak Fir'aun telah pun walaupun Fir'aun telah pun habis cerita dia, tapi kita khawatir watak dia tu muncul dalam kalangan manusia pada hari ini. Tak kiralah manusia tu Donald Trump ke siapa sekalipun, kita khawatir watak-watak Fir'aun ni kekal dimainkan zaman berzaman. Sebab tu Al-Quran dia tak menceritakan nama-nama orang zalim ni, dia cuma sebut gelaran. Dan yang mementingkan watak. Fir'aun tu bukan nama Fir'aun bukan Fir'aun, tak, nama dia bukan Fir'aun. Fir'aun tu gelaran dia, gelaran Raja Mesir pada ketika itu Fir'aun. Setengah tempat kata presiden, setengah tempat disebut Perdana Menteri kan. Tapi Fir'aun ni dia nama presiden Mesir, nama dia, gelaran dia Fir'aun. Nama dia kadang-kadang ada yang sebut Ramses, ada yang kata Fir'aun wanita yang nama dia apa benda yang dikaji dalam buku-buku sejarah tu kan. Tu nama dia, tapi gelaran tu. Al-Quran dia tak meletakkan nama Fir'aun tu siapa, tak sebut nama dia Ramses tersebut. Quran meletakkan dia punya gelaran sahaja, dan Quran mementingkan watak yang dimainkan. Dan hari ini kita melihat watak-watak Fir'aun ni banyak dimainkan oleh musuh-musuh Islam dalam dunia ini untuk nak bagi dia punya rakyat senyap. Kadang-kadang dia buat suapan. Benda ni juga dibuat oleh Fir'aun ketika mana nak menyenyapkan dia punya orang kanan seperti Haman, dia bagi suapan kan? Dia bagi senyap rakyat dia. Dan paling orang suka buat, kalah hujah ke apa, penjarakan dia. Yang ni yang dibuat oleh Fir'aun. Dia kata kalau tak diam wahai Musa, aku penjarakan kau ni. Kerana dia telah kalah perdebatan dengan Musa alaihi salam. Sampai dengan Musa alaihi salam dia gunakan kecerdikan dia untuk nak buat satu lagi pertandingan. Sampaikan ahli sihir Fir'aun terpaksa untuk ke tengah, ke hadapan untuk melawan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Okey, tuan-tuan. Ya, akan datang insya-Allah kita bacakan sikit bagaimana perdebatan dengan Firaun itu berlaku antara Musa dengan Firaun yang ada pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-88. Tuan-tuan cuba tengok dulu dekat rumah nanti. Tuan baca surah Syu'ara ayat ke-88, bagaimana perdebatan Musa dan Firaun yang berlaku. Kita akan menyaksikan bagaimana otak Nabi Musa ni berpusing, berligat berfikir. Lepas tu sunnah agama ni, sunnah tuan sunnah yang besar agama ni ialah berfikir. Sunnah yang besar agama ni. Sunnah-sunnah tu taklah dapat difahami sekadar semata-mata potong kuku hari Jumaat, pakai wangi-wangian hari Jumaat, bela janggut, tu pun sunnah juga bagus. Tapi sunnah yang lebih afdal, sunnah yang lebih besar ni ialah sunnah cara fikir Nabi tu. Berfikir dengan cara fikir Nabi. Ajar anak-anak ni berfikir dengan cara fikir Nabi. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kita ni otak kita lembam, malas nak fikir. Asal nak fikir, aku malas nak fikir. Fikir malas. Orang kita ni kadang-kadang malas nak fikir. Ayat biasa tak apalah. Tapi kalau betul-betul dia malas nak fikir, ni satu jenayah dalam agama kalau orang malas nak berfikir. Allah Subhanahu wa taala menyambung pada ayat yang ke-51. Syarah dia agak panjang. Maka saya macam merasakan satu kelas kita yang tempoh 40 minit setengah jam ini cukup untuk membacakan satu ayat Quran, untuk mensyarahkan satu ayat Quran yang ditafsirkan oleh Qurtubi ataupun Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kalau sempat kita akan masuk pada ayat seterusnya insya-Allah, tapi hari ini tuan saya nak cerita tuan-tuan bagaimana ahli tafsir menguraikan ayat 51. Kisah di sebalik itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Dan ingatlah, ingatlah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkara ini supaya Bani Israel yang ada zaman Nabi itu, supaya dia cuba ingat, dan kalau mereka tak ingat pun mereka cuba tanya balik kepada ilmuwan Yahudi pada ketika itu. Peristiwa di mana Nabi Musa alaihi salam, wa'adna Musa, ketika mana kami janjikan kepada Musa alaihi salam 40 lailah, 40 hari. 40 hari apa? Nanti kita akan syarahkan. Thumma takhaztumul ajl, kemudian kamu telah ittakhadha, kamu telah mengambil al-ajla, anak-anak lembu. Al-ajla ni lembu, patung lembu ke anak lembu, nanti kita akan cuba syarahkan perbezaan pendapat tentang apakah maksud ajla. Yang penting ajla ni merujuk kepada lembu lah. Mim ba'di, pada satu ketika dahulu, wa antum zalimun, sesungguhnya kamu, dan dalam keadaan kamu ni menzalimi, jadi orang-orang yang zalim atau menzalimi diri kamu sendiri. Tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni ialah cerita seterusnya. Selain daripada perjanjian yang Allah, selain daripada kisah mereka diburu Firaun, Allah Subhanahu wa taala juga kali ini menceritakan pula bagaimana Suratul Baqarah ini akhirnya dinamakan sebagai Al-Baqarah. Kisah yang menjadikan surah ni dinamakan sebagai Al-Baqarah. Al-Baqarah ini banyak kisah. Suratul Baqarah ada banyak kisah. Kita dah baca kisah Adam alaihi salam dengan iblis dan juga para malaikat. Dan juga kisah-kisah Yahudi ni mengingkari Tuhan, ada banyak kisah mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Tapi di antara banyak kisah tu, kisah ini telah menjadikan, kisah kita nak baca ni, menjadikan kisah induk yang menjadikan nama Suratul Baqarah ini ialah Al-Baqarah, lembu ataupun sapi betina kan. Sebab antara maklumat cerita penyembahan lembu ni sebab dia syirik. Dosa-dosa yang lain ni Allah boleh maaf lagi, tapi dosa syirik ni Tuhan tak ampun, melainkan dengan taubat yang benar-benar nasuha. Syirik, iaitu mereka mengambil anak-anak lembu untuk disembah. Yang ni syirik. Wa antum zalimun, kan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Yang ni tuan-tuan disebut dalam tafsir lain dalam Al-Quran. Allah sebut dalam ayat ni, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ingatlah ketika kami mengambil Musa 40 hari. 40 hari ni 40 hari apa tuan-tuan? Okey, para ahli tafsir menyebut dalam Al-Quran ayat lain yang mensyarahkan perkara ni. 40 hari ni ialah 40 hari Allah memanggil Musa alaihi salam untuk mengambil Taurat. 40 hari Nabi Musa alaihi salam dia naik Bukit Saina untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi menerima Taurat. Inilah 40 harinya. Ya. Sewaktu Nabi Musa alaihi salam mendapat perintah untuk bertemu, untuk naik Bukit Saina bagi bertemu dengan Allah, mengambil Taurat. Asalnya Nabi Musa alaihi salam dia 30 hari. Dia asalnya 30 hari. 30 hari asal, kan. Dalam Al-Quran surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut wa atmamnaha bi'ashr. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah lagi 10 hari. 30 tambah 10, 40 hari lah. Asalnya Tuhan perintahkan Nabi Musa ni naik Bukit Saina selama 30 hari. Asal 30 hari. Sebahagian ahli tafsir menyebut 30 hari ini ialah 30 hari pada sepanjang Zulhijjah, tambah lagi 10 hari pada Muharram. Jumlah 40 hari. Maka Nabi Musa alaihi salam dia pun bagi tahu kepada Bani Israel bahawa kita ni akan naik ke bukit, aku ni nak bertemu dengan Allah Taala selama 30 hari.
Dan selepas itulah baru Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa atmamnaha bi'ashar, aku tambah lagi 10 hari untuk disempurnakan. Yang tambah lagi 10 hari itu Nabi Musa tak sebut kepada Bani Israel sebab dah naik Bukit Saina dah. Baru Allah Subhanahu wa taala sebut nak menambah lagi 10 hari menjadikan jumlah 40 hari. Jadi Bani Israel cuma tahu yang Nabi Musa alaihi salam nak bertemu dengan Allah 30 hari. Tunggu punya tunggu, 30 hari Nabi Musa tak turun-turun. Kan? Tuan-tuan, semasa Nabi Musa alaihi salam tak turun, selepas 30 hari inilah Bani Israel dengan bantuan seorang lagi Musa. Bantuan seorang lagi Musa, iaitu Musa As-Samiri. Tuan pernah dengar Musa As-Samiri? Tuan pernah dengar Musa As-Samiri? Tuan, Musa As-Samiri ni dia adalah seorang lagi Musa yang terselamat dalam peristiwa pembunuhan bayi kecil, bayi lelaki kecil, bayi lelaki Bani Israel. Sewaktu yang kita baca sebelum ni kan, macam mana Firaun diarahkan supaya yastahyuna nisa'akum yuzabbihuna abna'akum, diarahkan supaya sembelih mana-mana bayi lelaki Bani Israel, wa yastahyuna nisa'akum, dan biarkan hidup perempuan-perempuan Bani Israel. Ada 2 orang Musa yang selamat, yang dipelihara Jibril alaihi salam di atas perintah Tuhan. Satunya Musa alaihi salam. Musa alaihi salam yang mengalir dalam sungai, masuk dalam istana Firaun. Ada satu lagi Musa ada satu lagi Musa yang Quran juga menyebut tentang Musa As-Samiri dalam surah-surah yang lain. Dia juga terselamat daripada dibunuh oleh Firaun semasa dia dilahirkan sewaktu bayi. Cumanya Musa As-Samiri ni dia dibesarkan, dipelihara oleh Jibril alaihi salam dalam sebuah gua. Dalam sebuah gua. Musa alaihi salam dibesarkan dalam istana Firaun. Musa As-Samiri dibesarkan, dipelihara oleh Jibril dalam sebuah gua. Dan dia ni memang kenal Jibril alaihi salam. Okay, tuan-tuan asing kisah ni, tapi kisah ni ada asas dalam Al-Quran. Tapi tuan-tuan, maklumat yang detail ni didapati oleh Ibnu Abbas dan juga para sahabat Nabi yang lain daripada kisah-kisah Israiliyat yang mereka tapis. Tak semua Israiliyat ini daripada Yahudi Bani Israel yang munafik, tak semua. Ada Yahudi tuan-tuan, Bani Israel yang saleh. Seperti yang kita tahu, seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia juga meriwayatkan banyak kisah Israiliyat. Tapi dia ni sahabat Nabi yang saleh. Antara sahabat Nabi yang Bani Israel kan, yang masuk Islam, yang rapat dengan Abdullah bin Abbas ialah Abdullah bin Salam ni. Nama sama-sama Abdullah kan. Jadi Abdullah bin Salam ni antara ilmuwan Yahudi yang awal masuk Islam. Ramai tokoh-tokoh Yahudi lain ikut dia masuk pada agama Islam setelah dia menggunakan Taurat, pengetahuan Taurat yang dia ada, melihat, dia cek betul ke Muhammad ni Rasul. Waktu awal-awal sampai kan, kemuncak dia tahu yang betul-betul Muhammad ni Rasul ialah semasa dia test Rasulullah. Dia dengan seorang lagi sahabat Nabi SAW yang nama dia Salman Al-Farisi. Salman ni kan dia sampai Madinah agak lewat. Dia dengan Abdullah bin Salam ni sama-sama cek betul ke dia ni Rasul, betul ke dia ni Rasul kan. Dan Abdullah bin Salam dia gunakan pengetahuan Taurat untuk cek yang dia ni adalah Rasul. Antaranya bekas kesan khataman nubuwah di bahu Nabi. Dan kemuncak dia mengaku bahawa dia ni Rasulullah adalah Rasul setelah dia test Rasulullah, dia berikan sedekah dekat Nabi SAW. Rasul akhir zaman, Rasul terakhir yang dikatakan sebagai Ashrafil Anbiya, Rasul yang paling mulia dalam Taurat ini, maklumat Rasul tu ialah dia tak ambil sedekah. Bahkan Rasulullah diharamkan, bukan sekadar Rasulullah, kaum keluarga Rasulullah pun diharamkan mengambil sedekah. Satu hukum yang terpakai ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait, iaitu tak mengambil sedekah. Ini bab ada khilaf dia lah untuk kaum keluarga Nabi yang bawah-bawah ni. Tapi kalau betul you dakwa you kaum keluarga Nabi, jangan ambil sedekah orang. Jangan ambil lah. Buat kerja-kerja dakwah ke apa, jangan ambil sedekah. Sebab kaum keluarga Nabi kan. Abdullah bin Salam
Tuan-tuan, dia cuba bagi sedekah Rasulullah ni, saya sedekah Rasulullah. Tuan Rasulullah tahu Rasulullah buat apa? Sebab dia dah pakat dengan Salman Al-Farisi. Sekarang ni hari terakhir kita nak test betul ke Muhammad ni Rasul. Dengan pengetahuan Taurat. Dia pun okey, ni pengetahuan Taurat aku, Muhammad Ashrafil Anbiya ni ataupun Rasul terakhir, Rasul yang paling mulia akhir zaman ni, dia tak makan sedekah. Esok kita cuba bagi Rasulullah sedekah, dia makan. Kalau dia ambil sedekah dia makan, dia bukan Rasul Tuhan. Elok tuan-tuan, esok tu dia dengan Salman pergi datang jumpa Rasulullah dekat Madinah An-Nabawiyah. Masih belum masuk Islam lagi. Salman belum masuk Islam dan Abdullah pun belum masuk Islam. Dia ambil beberapa tamar, dia beli beberapa tamar dan dia bagi kat Nabi SAW untuk, dan dia sebut disedekahkan dekat Nabi. Dan Nabi ambil tamar sedekah tu, Nabi tak ambil. Nabi ambil tamar sedekah dan Nabi beri pada orang lain. Nabi sebut kepada Allah bin Salam, dia kata, aku Rasul akhir zaman yang tak memakan sedekah orang. Nabi terima hadiah tapi tak ambil sedekah orang. Tak ambil sedekah kan. Abdullah bin Salam dengar, dia pandang Salman Al-Farisi, dia sebut kat Nabi SAW, ya Rasulullah, ubayyuka al-Islam al-yawm, ubayyuka al-Islam. Hari ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Tuhan, aku bai'ah kepada engkau untuk masuk agama Islam ni. Betul. Memang Rasulullah tak ambil sedekah orang. Kan. Abdullah bin Salam ni dia soleh, dia banyak bawa kisah-kisah Bani Israel ni. Abdullah ibn Abbas yang banyak tafsirkan Quran, antara anak murid dia yang ramai seperti Mujahid dan sebagainya. Ibnu Kathir juga dia banyak mengambil tafsir-tafsir Israiliyat ni daripada kalimah Abdullah ibn Abbas. Bukanlah dia jumpa Ibn Abbas tak. Ibnu Kathir ni jauh dah, tabi'in jauh dah kan. Dia tabi'in jauh dah. Tapi dia banyak memastikan riwayat tafsir dia mengambil Israiliyat daripada tafsir Ibnu Abbas. Antara maklumat yang Ibnu Abbas sebut, pengetahuan dia tentang kisah 40 hari ni, ialah daripada pengetahuan Abdullah Ibn Abbas. Jadi Al-Quran bila mana sebut dalam ayat ini 40 hari itu ialah 40 hari yang asalnya 30 hari Zulhijjah. Allah nak jumpa Musa alaihi salam dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa atmamnaha bi'ashar, kami sempurnakan lagi 10 hari menjadikan jumlahnya 40 hari. Tuan-tuan, Bani Israel tunggu 30 hari tak turun-turun. Ketika itu Musa As-Samiri, Musa As-Samiri ni dia juga tokoh dalam kalangan Yahudi. Tetapi tuan-tuan, Allah takdirkan dia ni sesat. Allah jadikan dia ni digelar As-Samiri sebab kaum Samiri Bani Israel ni adalah kaum yang nifak, yang terkenal dengan kemunafikan dia. Jadi ada dua Musa. Satu Musa yang saleh, Rasul Tuhan, dan satu lagi Musa As-Samiri yang nifak, yang munafik. Nak kena hati-hati kan. Kita ni tuan-tuan balik daripada Mesir ni nak kena jadi Musa alaihi salam, jangan jadi Firaun. Satu hal. Anak-anak kita yang balik daripada Mesir ni, kita kena pesan, pergi Mesir belajar agama, belajar Al-Azhar ni, jadi Musa alaihi salam. Jangan jadi Musa As-Samiri, jangan jadi Firaun. Nak pastikan jadi Musa alaihi salam. Bukanlah jadi rasul palsu tak. Jadi macam akhlak Nabi Musa alaihi salam lah, yang bawa agama Tuhan, bawa dakwah, dan ramai hari ni lulusan Azhar ni hebat-hebat, alhamdulillah. Okey, tuan. Musa As-Samiri dia ni tokoh juga. Setelah tak pulang 30 hari Nabi Musa alaihi salam, dia pun sebut kepada Bani Israel tentang Musa telah pun wafat. Dia dah bawa cerita kepada Bani Israel yang Musa telah pun wafat. Musa alaihi salam, Rasul kita, telah pun wafat. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam dah pesan kepada akhihi, dah pesan kepada dia punya abang, iaitu yang berjuang bersama-sama untuk membawa Bani Israel, itu Harun alaihi salam. Tuan, Nabi Musa ni dia pernah doa pada Allah, Harun akhi, Allah kurniakanlah pada aku ni pembantu, wazira, Harun akhi, Harun abang aku ni. Maka Allah lantik juga Harun alaihi salam, dia tag team bersama-sama dengan Musa alaihi salam untuk pimpin Bani Israel. Semasa Nabi Musa dia naik ke Bukit Sinai 30 hari yang dia beritahu pada Bani Israel, Bani Israel ni diperintahkan untuk ikut cakap abang dia, iaitu Harun, yang juga merupakan Rasul Tuhan. Sepatutnya Bani Israel dengar cakap Musa As-Samiri ke dengar cakap Harun? Patutnya Harun alaihi salam. Dia tak dengar Harun, dia pergi dengar cakap Musa As-Samiri. Cakap ilmuwan tak mau dengar.
Dia dengar cakap-cakap orang yang tak ada ilmu. Ni masalah. Maka Bani Israel pun dia dengar cakap Musa As-Samiri. Musa As-Samiri kata Musa alaihi salam telah pun wafat. Jadi Bani Israel menganggap Rasul mereka telah pun meninggal dunia, dalam keadaan Nabi Harun masih lagi ada. Nak dijadikan cerita, Musa As-Samiri ni dia kenal Jibril alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Israiliyat menyebut dia pergi ke Saina, dia pergi 40 hari bertemu Allah ni, menaiki seekor kuda yang mana kuda itu ialah Jibril. Kan? Dan dia telah melihat tapak kaki ni, dia tahu yang kuda ni Jibril, dia tahu sebab dia pernah juga ada pengalaman dengan Jibril alaihi salam sewaktu dia dipelihara dalam gua oleh Jibril. Dia ambil tapak kaki Jibril ni, tapak kaki kuda Jibril tu sendiri. Tuan-tuan, Bani Israel mereka ada Bani Israel tuan-tuan, mereka ni ada membawa emas yang dipinjam daripada bangsa Kipti Mesir. Masa mereka lari daripada buruan Firaun, emas yang diorang pinjam tu dia bawa sekali. Dia tak pulang kepada Kipti Mesir, dia bawa sekali. Syariah pada ketika ini, undang-undang pada ketika ini, harta rampasan perang ni tak boleh makan, kena simpan, kena tanam, tak boleh makan. Syariah ni dah berubah. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran turun membenarkan umat Islam mengagihkan harta rampasan perang. Dah berubah dah syariah tu. Tapi syariah awal dalam Taurat, harta rampasan perang ataupun harta orang yang kau pinjam daripada Kipti Mesir tu tak boleh makan, tak boleh dia agih-agihkan, kena simpan satu tempat. Jadi syariah lama. Mereka telah simpan emas-emas yang mereka pinjam daripada Kipti Mesir tu dalam satu lubang yang agak besar. Mereka simpan dalam lubang tu. Tuan-tuan, Musa As-Samiri, dia ni ada pengaruh sihir syaitan. Ada pengaruh sihir syaitan. Dia ambil tapak kaki Jibril, kuda Jibril tu, dia telah lemparkan di atas lubang besar yang menyimpan emas-emas yang mereka pinjam daripada bangsa Kipti Mesir, rakyat-rakyat Firaun ni, ya. Dengan kuasa sihir syaitan itu, Allah dia izinkan syaitan berkuasa. Tuan tahu, dalam dunia ni tuan-tuan, ramai orang yang dia buat kejahatan lepas. Siapakah yang lepas kejahatan ni? Siapa yang melepaskan kejahatan tu berlaku? Siapakah yang mengizinkan kejahatan tu berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah sebut dah bagaimana beza antara izin dan juga redha. Pada akhir zaman, Dajjal akan berkuasa dengan kuasa dia, kuasa yang ajaib. Dia boleh bawa makan daripada tangan kanan dia, dia boleh terbang. Semua ni keajaiban yang ada pada Dajjal tu dengan izin Tuhan dia berkuasa, bukan dengan redha Tuhan. Dia beza besar. Para ahli tafsir menyebut bagaimana dalam dunia ni Allah mengizinkan banyak hal yang jahat yang dibuat oleh orang-orang jahat berlaku. Allah izinkan dia berlaku dengan kuasa Tuhan dia berlaku, tapi Allah izinkan bukan dengan redha. Allah cuma bagi izin, bukan bagi redha, tidak. Syaitan Allah izin dia berkuasa. Musa As-Samiri dia ada pengaruh sihir syaitan. Dia lempar di atas lubang yang menyimpan emas-emas ni. Lubang ini dia dah menyerap pasir tapak kaki kuda Jibril itu. Emas tu pun membentuk seekor kuda, seekor lembu yang boleh bercakap, yang akhirnya disembah oleh Bani Israel. Dia kuda emas. Al-Ajla ni ahli tafsir kata dia kuda emas. Kesan daripada syaitan punya kuasa yang diizinkan Tuhan, dia menjadi kuda emas. Tuan-tuan, Bani Israel ni memang ada kecenderungan untuk nak sembah berhala. Memang ada kecenderungan. Sejak tuan-tuan, yang ni hadis Nabi SAW, sejak mereka lepas daripada buruan Firaun dekat sempadan Saina dah merentas laut tu kan, mereka pernah minta Nabi Musa alaihi salam untuk bentukkan Allah dalam bentuk patung. Pernah. Bahkan dalam Al-Quran menyebut perkara ni. Al-Quran menceritakan dialog Bani Israel dengan Musa. Dia kata, ya Musa ij'al lana ilaha kama lahum ilaha. Dan Bani Israel dia melihat satu kaum di Saina. Kaum ni dia ada Tuhan macam patung. Bani Israel tuan-tuan, dia tengok dia sembah patung. Dia ada keinginan nak sembah berhala ni. Maka dia sebut kepada Musa AS, ya Musa, wahai Musa,
ij'al lana, jadikanlah kepada kami ilaha, Tuhan, kama lahum ilaha, seperti mana mereka ni pun ada Tuhan dalam bentuk patung tu. Betul, Nabi Musa terkejut dengan kenyataan ini. Nabi Musa tak layan. Nabi Musa hanya sebut pada Bani Israel, bal antum tajhadun. Kamu semua ni jahil ke apa? Tuan-tuan, memang Bani Israel ni dia ada kecenderungan untuk nak menyembah berhala. Memang ada kecenderungan. Mereka ni kaum yang, tuan-tuan tengok kan, Bani Israel, nanti kita akan baca ayat tu. Bani Israel pernah minta Nabi Musa alaihi salam bawa turun Tuhan. Bawa turun Tuhan jumpa kami. Kita sebut sebelum ni, saya mukadimah tadi sebut sebelum ni kan. Macam mana Bani Israel, mereka ni minta Nabi Musa alaihi salam bawa turun Allah Subhanahu wa taala supaya mereka nak tengok. Bawa turun Allah jumpa mereka. Maknanya Allah mengadap Bani Israel. Boy. Yang ni melampau. Sangat-sangat melampau. Hari mereka selamat daripada buruan Firaun, patut mereka bersyukur pada Tuhan Jalla wa Ala. Tapi mereka minta Nabi Musa supaya jelmakan Allah dalam bentuk patung. Mereka minta macam tu. Tuan-tuan, betul tuan, kita tuan-tuan hari ni umat Islam, jangan ada kecenderungan untuk nak mengagungkan mana-mana. Tuan, ini akidah kita umat Islam tuan-tuan. Sesiapa pun yang besar-besar dalam dunia ni, tokoh ke, mak ayah kita ke, siapa pun yang kita anggap dia ni orang besar, tuan-tuan, kita kena tahu bahawa semua orang yang besar, bos kita ke, majikan kita ke, yang besar-besar ni, semuanya tak lebih besar daripada Tuhan Jalla wa'ala. Sebab tu Al-Quran, sebab tu kita orang Islam tuan-tuan, kita ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Pada waktu kita menyambut perayaan umat Islam, Aidul Fitri dan juga Aidul Adha, pagi-pagi lagi kita dah menyebut ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebutan Allahu Akbar ni nak dijiwai dengan cara macam mana kan? Macam cara nak jiwai sebutan Allahu Akbar tu? Nak menjiwai sebutan Allahu Akbar itu, tuan, letakkan semua orang-orang besar yang kita tahu. Siapa yang besar kan? Mak ayah kita anggap ni orang besar. Bos kita ni orang besar. YB kita orang besar. Orang kaya yang pernah bagi kita sedekah, orang besar bagi kita. PM kita mungkin orang besar. Agung, yang Tuan Agung juga orang besar mungkin. Siapa lagi orang besar yang tuan-tuan gambarkan akal tuan-tuan, yang pernah bantu tuan-tuan, siapa yang besar kan? Letakkan semua muka-muka dia orang kat depan kita ni. Lepas tu sebut dalam hati kita Allahu Akbar, Allah, semua orang besar ni semua ya Allah yang aku pernah sebut kebaikan dia tak lebih besar daripada engkau. Buat macam tu. Dengan cara macam tu tuan-tuan, kita akan hilang kebergantungan pada orang besar ni. Mereka semua tuan, saya pernah dapat panggilan satu orang isteri ni. Dia teruk kena pukul dengan suami dia. Kebetulan saya kenal tak suami dia tu, kawan saya. Dia cerita, Ustaz, saya kena lambang minyak mata dah. Saya kata, akak, kalau dah sampai macam ni, akak punya teruk rumah tangga, tak ada mawaddah lagi dah. Maqasid syariah yang nak suruh rumah tangga bahagia dengan mawaddatan warahmah dah tak tercapai, akak minta lah cerai kak. Dah ada keharusan dah untuk minta cerai kalau macam ni. Sebab syariah yang suruh pertahankan rumah tangga, sebab rahmat, mawaddah, cinta dan juga rahmat dah tak tercapai dah. So hilang tujuan tu, hilanglah maksud perkahwinan. Saya kata, akak minta lah cerai kak. Tak nak minta cerai Ustaz. Sebab apa? Dia telah sebut satu ayat yang saya terkejut. Dia kata, saya lama dengan dia Ustaz. Saya tak kerja. Selama ni dia yang bagi saya makan. Saya sebut nanti saya, astaghfirullahalazim. Dia sebut, saya nak makan apa Ustaz, saya nak belanja apa, saya duit tak ada, suami saya bagi saya makan, dia gaji dia, saya makan anak-anak. Saya kata, Kak tahu tak, suami akak tu Allah yang bagi dia makan. Ni orang perempuan ni, hilangkan kebesaran suami. Suami tak lebih besar daripada Tuhan. Kalau suami suruh beli rokok, suruh ambilkan rokok kat bawah, jangan ambil. Dah sebut banyak kali dah. Rokok ni benda mungkar. Kalau suami suruh ambilkan rokok dia, jangan ambil. Abang, saya tak tolong abang untuk buat benda mungkar. Asal tak tolong? Sebab Tuhan lagi besar daripada abang. Jangan tu kat suami. Supaya suami tahu kita ni orang berilmu. Bukan kita lah tuan-tuan lah orang berilmu. Tuan-tuan, suami kita pun tuan-tuan tak lebih besar daripada Tuhan. Yang kita sampai hati sebut, siapa nak bagi saya makan? Kenapa? Akak tahu tak, yang bagi suami akak makan, yang bagi dia rezeki, yang bagi dia gaji selama ni pun Tuhan Jalla wa'ala.
Dan sebutan kita pada Allahu Akbar tu kadang-kadang tak dijiwai. Dia hanya lafaz yang meniti kat bibir, macam kita melepaskan lafaz-lafaz yang lain. Tak menjiwai Allahu Akbar. Tuhan, kau lagi besar daripada semua orang besar yang pernah bantu aku dalam dunia ni. Kau lagi besar daripada YB ni, kau lagi besar daripada ayah aku, kau lagi besar daripada Yang Tuan Agong, kau lagi besar daripada siapa lagi besar yang daripada bos aku yang bagi aku gaji. Kau lagi besar ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebutan itu bermaksud demikian. Tuan, Bani Israel ni pelik tuan. Dia tak anggap Allah ni maha besar, dan dia ni ada sifat nak mengabdikan diri pada Allah dengan cara yang dia mahu. Wah, ni satu benda yang bahaya. Kita kena buang sikap ni. Mengabdikan diri pada Allah mesti ikut cara yang Allah mahu. Dan cara yang Allah mahu tu pula, Allah telah utuskan Rasul dia untuk bawa cara sembah Allah yang Allah mahu. Dengan isyak 4 rakaat, dengan subuh yang 2 rakaat, dengan zuhur yang 4 rakaat, cara yang Allah mahu. Sujud macam mana, rukuk macam mana, pegang lutut macam mana, sujud macam mana dahi, cara yang Allah mahu, bukan dengan cara-cara yang kita mahu. Kalau sembah Allah dengan cara kita mahu, dia akan menjadi kaum yang macam Bani Israel, macam Nasrani yang menyembah berhala-berhala ni. Hari ni orang Kristian pun dia bukan penyembah berhala Kristian ni. Tapi hari ni mereka dah mula buat patung Nabi Allah Isa alaihi salam untuk disembah. Mereka dah tak sembah Allah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala mahu. Kita umat Islam kekalkan prinsip agama ini, menyembah Allah dengan cara yang Allah mahu. Bani Israel, mereka ini nak menyembah Allah dengan cara yang mereka mahu, maka mereka pun telah nampak patung emas anak lembu, patung lembu emas yang terbentuk daripada kuasa sihir syaitan yang diberikan kepada Musa As-Samiri. Maka patung lembu tu pun pula bercakap-cakap pula kan. Maka mereka pun menyembahlah patung anak lembu ni. Mereka memang ada keinginan untuk menyembah patung. Mereka telah sembah patung ni. Dan Harun alaihi salam, Nabi Allah Harun alaihi salam berserta dengan orang-orang yang beriman dengan Harun alaihi salam tak mampu untuk nak menyelamatkan, untuk nak menegur perbuatan yang telah dibuat oleh Bani Israel ini. Dalam Al-Quran, Musa As-Samiri ni, Allah ceritakan dialog dia kepada Bani Israel. Dia kata apa? Dia kata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Setelah patung emas ni jadi, maknanya tu Israeliat yang kita baca ni, dia ada asas dalam Al-Quran. Sebab tu dia ditafsirkan dengan cara macam tu. Ahli tafsir dia berarti Israeliat ni, cerita Israeliat ni yang ada kaitan, yang tak melampau sangat dia punya cerita, diterima. Lebih-lebih lagi kisah Israeliat ni pula disokong oleh beberapa ayat Al-Quran. Antara kalimah Musa As-Samiri yang dia sebut kepada Bani Israel semasa mana dalam surah Taha kan, semasa mereka ni semasa Musa As-Samiri nampak patung tu boleh bercakap, dia kata kepada Bani Israel dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat ke-88, dia kata hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Dia kata, wahai Bani Israel sekalian, inilah Tuhan kita, iaitu Allah. Kan? Inilah Tuhan. Dia kata hadza ilahukum, inilah Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan inilah Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Fanasi. Nabi Musa lupa nak bagi tahu. Memang sedap kan. Dia claim nama Nabi Musa memang sedap. Hari ni tuan-tuan, entah berapa ramai orang-orang Islam ataupun orang yang Bani Israel ke, Yahudi hari ni ke, ataupun Nasrani hari ni ke, yang dia claim semua benda di atas nama Jesus, di atas nama Nabi Isa, di atas nama Allah, padahal tak disebut pun. Itu yang jadi mereka ni tuan-tuan, perangai mereka yang kita sebut kan. Dia yaktubuna al-kitab bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Dia ubah kitab dengan tangan mereka, lepas tu dia kata ni Allah cakap ni. Orang hari ni kan, dia debat nak kalah. Nabi cakap tau. Dia mula sebut nama Nabi. Tu yang punca hadis palsu banyak tau. Dia claim dia nak kalah dah. Nabi bersabda. Dia mula claim sabda hadis-hadis Nabi. Sejak itulah para sahabat bangkit. Dia kata, ij'al lana sammu lana rijalukum. Kau claim hadis Nabi tadi kan? Bagi tahu aku daripada mana kau dapat hadis ni? Daripada mana? Daripada Ibnu Abbas. Tunggu jap aku nak tanya Ibnu Abbas ya. Ni daripada Aisyah ni cakap ni, hadis ni. Tunggu jap aku nak tanya Aisyah. Ramai klaim macam tu. Macam orang hari juga, ni Allah kata ni.
Dia dah kalah debat, dia kata Allah kata macam tu, padahal Allah tak kata macam tu. Musa As-Samiri dia kata kepada Bani Israel, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Lepas lembu tu dah jadi patung emas, dah bercakap-cakap pula lembu tu, dia kata inilah Tuhan kamu dan juga Tuhan Musa. Cuma dia lupa, Musa lupa nak bagi tahu. Dia claim Nabi Allah Musa alaihi salam lupa nak bagi tahu. Fanasia ni lupa, nasi, manusia ni nasia, berlupa kan, pelupa. Dia kata Nabi Allah Musa lupa nak bagi tahu. Tuan. Jadi Allah menyebut wa antum zalimun. Allah menyebut wa adna Musa 40 lailah. Ingatlah ketika mana kami mengambil Musa selama 40 hari untuk memberikan pada yang Taurat yang mengandungi syariah kehidupan kepada kamu, mengandungi perintah syariat, mengandungi perintah kehidupan kepada kamu. Lalu kamu semua selama 40 hari, lalu kamu semua telah menyembah anak lembu selama 10 hari. Wa antum zalimun, di atas perintah Musa As-Samiri, dalam keadaan kamu ni menzalimi diri kamu sendiri. Itulah dia antara tafsir ayat yang ke-51 dalam surah Al-Baqarah ini. Dia ayat yang ringkas tapi mengandungi maklumat sirah yang agak padat. Itu pun saya dah skip sikit beberapa panduan untuk ringkaskan. Saya mohon maaf untuk ambil masa sikit ni. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa pada kelak akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahima Sulaiman al-hikmah fahimna fafahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wasakharna ma'adul jabal sabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu